Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid sekalian? Ustazah harap semuanya sihat-sihat dan ceria. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang idea sampingan. Baiklah murid-murid. Sebelum kita belajar idea sampingan, Ustazah ingin ingatkan kembali tentang idea utama. Apakah idea utama? Idea utama merupakan perkara paling penting dalam sesebuah petikan, perenggan dan karangan. Idea utama ditulis sebagai ayat pertama dalam setiap perenggan. Hanya ada satu idea utama dalam setiap perenggan dalam sesebuah karangan. Maknanya, idea utama adalah perkara pokok ataupun perkara utama yang dibincangkan dalam sesebuah petikan. Baiklah, seterusnya ialah idea sampingan. Apakah idea sampingan? Idea sampingan adalah untuk menyokong idea utama. Idea sampingan juga merupakan ayat tambahan untuk melengkapkan sesebuah cerita. Selain itu juga, idea sampingan untuk menghuraikan idea utama. Dan yang terakhir, idea sampingan biasanya ditulis dalam pelbagai bentuk sebagai contoh, kesan, contoh dan juga akibat sesuatu. Mari kita lihat contoh idea utama dan juga idea sampingan. Bagaimanakah kita nak membezakan idea utama dan juga idea sampingan? Mari kita lihat. Perenggan pertama. Baca bersama-sama. Air ialah komponen utama di dalam badan manusia. Kita digalakkan untuk minum air kosong. Perenggan kedua. Jumlah air yang diminum bergantung pada keadaan cuaca dan tahap fizikal seseorang. Kanak-kanak dan remaja digalakkan untuk minum 6 hingga 8 gelas air sehari. Perenggan ketiga, kita perlu minum air dengan kerapnya walaupun tidak berasa dahaga. Kanak-kanak yang kekurangan air akan lesu dan mengantuk. Baiklah murid-murid, dalam contoh ini ada 3 perenggan. Jadi, mari kita lihat yang mana satu idea utama dan juga idea sampingan. Baiklah murid-murid, mari kita lihat perenggan pertama. Air ialah komponen utama di dalam badan manusia. Kita digalakkan untuk minum air kosong. Seperti yang kita lihat tadi, Ustazah bagi tahu, idea utama merupakan perkataan pertama dalam sesebuah perenggan. Jadi, dalam perenggan satu ini, idea utamanya ialah air ialah komponen utama di dalam badan manusia. Secara tidak langsung, baris yang kedua iaitu kita digalakkan untuk minum air kosong ialah idea sampingan bagi perenggan yang pertama. Baiklah murid-murid, mari kita lihat perenggan yang kedua. Apakah idea utamanya? Jumlah air yang diminum bergantung pada keadaan cuaca
dan tahap fizikal seseorang. Itu adalah idea utama. Manakala ayat yang kedua ialah idea sampingan, iaitu kanak-kanak dan remaja digalakkan untuk minum 6 hingga 8 gelas air sehari. Ingat ya murid-murid, idea utama adalah perkara paling utama yang dibincangkan dalam sesebuah perenggan. Manakala idea sampingan pula adalah idea untuk menyokong dan juga melengkapkan sesebuah perenggan. Baiklah, kita lihat pula perenggan yang ketiga. Kita perlu minum air dengan kerapnya walaupun tidak berasa dahaga. Jadi, baris yang pertama adalah idea utama dalam perenggan yang ketiga. Kanak-kanak yang kekurangan air akan lesu dan mengantuk. Ini adalah idea sampingan yang mana menghuraikan idea utama iaitu kita perlu minum air dengan kerap. Kalau tak minum air dengan kerap, akan menyebabkan kekurangan air, lesu dan mengantuk. Jadi itu adalah beza idea utama dan idea sampingan. Ustazah ingatkan sekali lagi, idea utama adalah perkara pokok dalam sesebuah perenggan. Manakala idea sampingan pula adalah perkara yang menyokong dan menghurai serta ditulis dalam bentuk contoh, kesan dan juga akibat untuk melengkapkan sesebuah perenggan. Baiklah murid-murid. Lihat buku teks muka surat 56. Baiklah, tajuknya Mari Naik Tangga. Okey, kita baca dulu petikan sama-sama. Aktiviti menaiki tangga ialah senaman yang sihat dan mudah. Aktiviti ini boleh dilakukan pada bila-bila masa dan di mana-mana. Cara-cara menaiki tangga adalah seperti berikut. Letakkan tapak kaki pada permukaan anak tangga. Bengkokkan lutut dan pastikan kedudukan bahu mendepani bahagian pinggang. Pijak anak tangga satu demi satu sambil memegang besi pemegang. Terdapat beberapa faedah menaiki tangga. Antara faedah menaiki tangga ialah kadar degupan jantung akan meningkat. Kecergasan badan bertambah baik apabila jantung aktif. Aktiviti menaiki tangga juga boleh membakar lemak di dalam tubuh. Badan kita akan sihat dan cergas sekiranya kita kerap menaiki tangga. Oleh itu, amalkanlah aktiviti menaiki tangga selalu. Baiklah murid-murid, mari kita lihat idea utama dan idea sampingan yang terdapat dalam petikan di atas. Baiklah, yang pertama, aktiviti menaiki tangga ialah senaman yang sihat dan mudah. Ini ialah idea utama pada perenggan pertama. Jadi, idea sampingannya ialah boleh dilakukan pada bila-bila masa dan di mana-mana. Iaitu aktiviti menaiki tangga tadi boleh kita lakukan bila-bila masa dan di mana-mana. Baiklah, kita lihat perenggan yang kedua. Cara-cara menaiki tangga. Baiklah, yang pertama dia dah bagi. Letakkan tapak kaki pada permukaan anak tangga. Baiklah, tengok yang nombor 2. Bengkokkan lutut dan pastikan kedudukan bahu mendepani bahagian pinggang. Baiklah. Yang ketiga, pijak anak tangga satu demi satu
sambil memegang besi pemegang. Baiklah, lihat perenggan yang ketiga. Faedah menaiki tangga. Idea utamanya. Mari kita lihat idea sampingan. Yang pertama yang diberi ialah kadar degupan jantung akan meningkat. Baiklah, lihat yang kedua. Badan menjadi cergas apabila jantung aktif. Yang ketiga, aktiviti faedah menaiki tangga boleh membakar lemak di dalam tubuh. Baiklah, itu adalah idea utama dan idea sampingan yang terdapat pada buku teks muka surat 56. Seterusnya, sebagai latihan, murid perlu membuat buku aktiviti muka surat 66 dan juga latihan yang perlu disalin dalam buku penulisan. Latihan ini Ustazah telah sertakan dalam lampiran di Google Classroom. Jadi kamu kena salin dalam buku penulisan. Baiklah murid-murid, itu sahaja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Jadi Ustazah harap murid-murid semua dapat sedikit ilmu untuk membezakan idea utama dan idea sampingan. Jadi itu sahaja. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.